Tapi kalau Pakatan Harapan menang, kalau PKR menang, tugas kita cukup besar. Sebab kita akan ambil alih kerajaan dalam keadaan segala ruang yang ada sebelum ini untuk kita perbaiki keadaan, ruang itu semakin mengecil dan semakin mengecil. Ruang itu mengecil kerana sumber kewangan negara makin lama makin sikit. Dan dalam keadaan sumber kewangan makin sikit, ditambah pula masalah yang tidak diselesaikan selama berpuluh-puluh tahun. Akhirnya, bubuh orang cerdik macam mana pun, rambut dia botak macam saya lah. Tiap-tiap hari macam mana nak selesaikan masalah yang ada. Baik. Saya tahu akan ada yang kata, alah kamu seimbang besar lah. Dulu Pakatan Harapan menang 22 bulan, apa kamu buat? Sahabat, UMNO jawab betul. Terima kasih UMNO ada seorang menjawab kat sana. Saya nak jawab kepada yang menjerit ke UMNO sekarang. Kalau 22 bulan Pakatan Harapan tak menang hari itu, kawan kita yang jerit dekat bilik gerakan UMNO tu, sekarang tiap-tiap hari bayar minyak RON 95 RM4, saudara-saudara. Saya dulu dalam parlimen, saya seorang je yang duk menjerit pasal subsidi minyak, pasal subsidi makanan, pasal subsidi untuk orang miskin. Sebab bila Najib dulu ni, kerajaan UMNO Barisan Nasional, UMNO kata, buat apa nak sentuh Najib lagi? Kan dia dah jadi merpati. Orang UMNO kata, Allah Najib duk ratib nama Najib. Oi, yang Najib tinggalkan ni lah yang jadi tugas besar kita nak selesaikan. Najib jadi Perdana Menteri tahun 2009 dulu. Perkara pertama dia nak buat, dia nak hapuskan subsidi. 5-6 tahun dia jadi Perdana Menteri, satu demi satu. Dia nak hapuskan subsidi. Saya ingat masa itu dalam parlimen saya kata, ni tak aci ni. Kamu bagi berbilion-bilion kepada tokai-tokai besar. Cuma bila kamu bagi kepada tokai besar, kamu tak panggil subsidi. Kamu panggil insentif. Insentif pelaburan, insentif itu, insentif infrastruktur, insentif. Kalau dah tak ada nama insentif nak bagi, dia bagi insentif apa? Insentif penyelidikan, insentif R&D, 300, 400, 500 juta setahun. Kalau kepada yang kaya, kamu kata insentif. Tapi kalau kepada orang miskin, orang biasa ni, UMNO Barisan Nasional dahulu, dia sebut subsidi ni seolah-olah benda hina. Dia kata subsidi ni akan menyebabkan rakyat kita malas. Subsidi ini sebenarnya tidak adil kepada rakyat. Tak adil kepala hutang kau. Daripada bagi ke 4-5 orang toke, bagi kepada 30 juta rakyat Malaysia. Kalau UMNO tak mengaku, daripada tahun 2009-2010, tiap-tiap tahun masa pembentangan bajet zaman Najib dulu, dia akan tiap tahun ada satu subsidi potong. Potong. Saya ingat tahun 2014, subsidi gandum pun dia potong, saudara-saudara. Masa itu Najib kata, subsidi ini perlu dipotong kerana kerajaan perlu menunjukkan kepada pelabur-pelabur asing kita tidak membazirkan wang. Bila kita potong subsidi, kita alihkan perbelanjaan subsidi ini kepada perbelanjaan pembangunan negara akan lebih maju, pelabur akan masuk. Dia kata lah. Nasib baik kita menang tahun 2018. Bila Pakatan Harapan menang 2018 dan salah satu kempen utama kita ialah harga minyak perlu distabilkan. Kita negara pengeluar minyak mentah. Dan
minyak mentah kita ni antara yang paling baik kualitinya dalam dunia. Kalau harga minyak mentah di dunia $100 satu tong, bila kita jual harga minyak mentah kita, harga dia $110. Sebab mutu minyak mentah kita lebih baik. Macam mana kita nak cakap kepada rakyat? Petronas boleh buat bangunan besar keliling satu dunia. Toke-toke minyak semua kaya raya. Tapi kita nak bagi 30 sen kepada rakyat untuk 1 liter minyak, kita berkira. Sebab tu saya kata, subsidi mesti menjadi satu mekanisme paling baik untuk kita elakkan daripada wang minyak ini masuk poket menteri dan kerajaan. Saya lebih rela subsidi ini diagih-agihkan kepada rakyat sementara kita perbaiki keadaan di Putrajaya. Bila kita menang 2018, barulah orang UMNO tengok, celaka memang betul rakyat nak subsidi. Kita kalah sebab kita potong subsidi. Kita kalah sebab harga barang naik bila subsidi tak ada. Subsidi bawang tak ada, gula tak ada, gandum tak ada, subsidi minyak kena potong. Harga minyak naik tiap-tiap minggu orang beratur. Tiap-tiap minggu orang beratur nak isi minyak dulu. Barulah UMNO sedar senyap-senyap. Sebenarnya subsidi ni tak boleh dipotong. Rakyat marah. Saya nak tanya saudara-saudari. Selepas 2018... pernah tak kita dengar ada seorang menteri UMNO ke, Bersatu ke, PAS ke, yang berani nak potong subsidi? Tak ada lah. Dia ada ulang apa kamu buat 22 bulan. Aku nak beritahu 22 bulan itulah yang menjimatkan harga minyak kamu beribu-ribu ringgit setiap tahun. Kalau tak ada Pakatan Harapan menang 22 bulan dahulu, tiap-tiap hari kita isi minyak 1 liter RM4, saudara-saudara. Sebab Pakatan Harapan menang dululah. Bila mari PKP baru-baru ini, baik kerajaan Muhyiddin, baik kerajaan Ismail Sabri, tak ada orang yang betul-betul berani kata, jom kita potong subsidi. Tak ada orang berani kata. Bila dia cuba nak kurangkan subsidi untuk harga ayam, subsidi untuk harga telur, dia tengok rakyat marah dalam 1-2 minggu, terus dia bagi balik. Sampai sekarang, saudara-saudari, subsidi tak disentuh. Malah, ada pernah dengar tak orang UMNO ke menteri dia cerdik macam mana pun, berani bercakap macam 7-8 tahun dahulu, seolah-olah rakyat Malaysia ni miskin mengemis subsidi. Tak berani dah. Mari belanjawan, bajet umum, macam-macam subsidi dah sekarang. Seolah-olah dia pula yang suka subsidi. Dulu dia yang nak hapuskan subsidi. Sebab tu kalau orang tanya, kalau UMNO Barisan Nasional menang besar, kalau subsidi dihapuskan, harga minyak naik, jangan cari saya. Pada muka korang. Sebab UMNO Barisan Nasional ni tak pernah suka subsidi. Ada sebab kenapa dia tak suka subsidi. Dan sebab itu jugalah yang menjadi penyumbang kepada masalah demi masalah ekonomi dalam negara kita, sehingga menyebabkan rakyat terbanyaknya tak rasa masalah dia diselesaikan. Saban hari, saban bulan, masalah yang sama itu kekal. Sebabnya UMNO Barisan Nasional, dia tak suka subsidi ni atas perkara yang paling penting bagi mereka. Kalau bagi subsidi kepada rakyat, habis duit untuk aku buat projek nak bagi mana? Subsidi ni sekarang sampai 60-70 bilion bagi kat rakyat. Celaka punya pakatan dulu. Dia punya pasal lah dia mula bagi subsidi minyak kepada semua. Dia tak naikkan harga minyak. Sekarang kita nak masuk pilihan raya, kalau kita tarik, kita mampus. Tapi kalau tak tarik, projek tak ada. Sebab duit kerajaan daripada duit minyak Petronas masuk kepada kerajaan. Awal-awal lagi kena tolak ke tepi. Yang ini jangan kacau. Ini duit subsidi minyak makanan rakyat. Saudara-saudari ingat, kalau dia menang, tambah kalau dia menang besar, 5 tahun akan datang. Saudara-saudari ingat, ni orang-orang UMNO, toke-toke keliling mereka ni, saudara-saudari ingat dia akan duduk diam, tangan gatal.
Orang Melayu kata kalau tangan gatal tangan kanan duit nak masuk tak? Tiap-tiap hari dia gatal tangan kanan. Duit nak masuk ni. Duit nak masuk dengan cara dia tengok ni ada duit ni ada 20 bilion. Apa kita boleh buat dengan 20 bilion? Silap-silap hari kalau tak berhati-hati akan ada satu lapangan terbang dekat Sungai Besar. Tak kisahlah orang Sungai Besar ni tak nak naik kapal terbang. Naik kapal terbang. Buat apa subang ada kat situ je? Oh tak apa. Kita akan buat lapangan terbang di Sungai Besar. Sebab bila buat lapangan terbang, satu lapangan terbang harga 2 bilion. 2 bilion itu datang daripada pasukan. 2 bilion itulah kalau dia markup harga dia yang sepatut 1 bilion, 2 bilion masuk poket. 10% kau punya, 20% kau punya, 30% kau punya. Saudara-saudari, itu masalah utama negara kita yang sejak berdekad-dekad dahulu sehingga sampai sekarang kerajaan yang ada ini bukan saja tak berani menyelesaikan masalah, dia tak berani bercakap pun pasal masalah rakyat. Saya dah baca tiap-tiap hari ni nak masuk pilihan raya ni. 3 minggu lagi nak mengundi. Kotlah ada benda daripada UMNO ke, daripada PAS ke, daripada Bersatu ke. Macam mana kita nak selesaikan masalah? Ni orang yang kat Sungai Besar turun dalam hujan ni. Saya tak rasa saudara-saudari datang sebab nak tengok saya. Ramai lagi orang lagi lawa daripada aku. Buat apa malam-malam buta ni datang tengok dalam hujan semua ni? Pengalaman saya daripada 10-15 tahun yang lepas, pusing satu Malaysia bercakap dengan rakyat. Yang hadir datang keluar ni sebab saudara-saudari nak mendengar dan nak menilai. Nak faham supaya boleh buat keputusan yang baik. Saudara-saudari keluar, yang ada di depan, yang menonton di luar, hanya sebab saudara-saudari tahu ada benda tak kena dengan negara. Saudara-saudari tahu bahawa dulu 10 tahun dulu harga barang sekian-sekian. Sekarang dah naik 3-4 kali ganda. Saudara-saudari tahu anak-anak yang muda tambah kepada kawasan macam Sungai Besar. Tak jauh pun daripada pusat, segala pusat ekonomi di negara kita, di Lembah Kelang. 1.5 jam aja. Tapi kalau masuk ke Sungai Besar, jurang di antara yang duduk di Sungai Besar ini dengan yang kaya dekat Kuala Lumpur, dekat Shah Alam, dekat Petaling Jaya, jurang dia cukup besar. Saudara-saudari tahu kalau dekat Sungai Besar, walaupun gaji tak selumayan mereka yang bekerja di pejabat-pejabat besar di Kuala Lumpur, tapi harga barang tak jauh beza dengan Kuala Lumpur. Sebab itu saudara-saudari datang. Dan yang ini yang paling teruk sekali saya tengok, nak masuk pilihan raya, belum kita dengar lagi UMNO yang duk sibuk ratib nak jadi kerajaan ini. UMNO, kamu nak buat macam mana untuk selesaikan masalah-masalah rakyat ini? Dan bagi saya, dia bermula dengan satu perkara yang paling penting. Orang tanya saya, 10-15 tahun kamu berkempen, antara perkara yang saya paling dikenali ialah saya kejar geng-geng sakau duit. Kalau saya masuk lokap pun tak apalah, saya rela masuk lokap. Kalau kena saman pun sampai 14-15 kena saman lah. Tapi kalau saya rasa kamu memang curi duit rakyat, aku kejar kamu sampai lubang cacing. Semua nama-nama besar daripada UMNO Barisan Nasional yang dah sakau duit rakyat dan terbukti seorang demi seorang telah terpelanting keluar daripada politik. Kalaupun dia tak masuk penjara, dia dah tak boleh terus dalam politik. Shahrizad Jalil, saya boleh sebut antara pencapaian terbesar saya sebagai ahli politik, bukan menang, bukan jadi menteri. Saya boleh menamatkan kerjaya Jalil. Sebab dia dengan anak beranak dia ni memang tak malu. Curi duit projek satu hal. Curi duit lembu rakyat, kau gila. Tak malu. Cantik, semua rambut.
Pergi gaya hebat, belakang-belakang, curi duit lembu. Tak malu. Tak ada lah, Syahrizad tak ada lah. Bersara. Sampai sekarang, saya menang tau kes saya dengan Syahrizad. Keluarga dia patut bayar saya 400,000. Sampai sekarang dia tak bayar saudara-saudari. Bukan saja dia tak malu curi. Ni duit lembu rakyat ni bukan saja dia tak malu. Masuk mahkamah semua dah kalah. Bila kalah pun dah dekat setahun dia tak malu. Dia tak bayar lagi duit aku. Syahrizad Jalil. Dulu Najib dengan Rosmah. Apa dia tak buat? Dia tangkap. Ada satu masa tu 2015 saudara-saudari. Tiap-tiap 2 minggu saya masuk lock up. Lepas satu. Bila dia dah tak ada idea nak bubuh saya dalam lock up, ada satu tuduhan, itu tuduhan paling bodoh sekali. Rakyat Malaysia pun dah lupa. Saya pernah ditangkap dan bubuh dalam lock up atas tuduhan cuba bom Kuala Lumpur. Muka ni nak bom Kuala Lumpur. Tak buat lah. Dia dah buat macam-macam sebab awal-awal tu dia ingat kalau dia bubuh saya dalam lock up, dia tangkap, dia saman, saya akan putus asa. Ada orang kata Najib dengan Rosmah ni banyak duit, berkuasa, hebat. Dia takkan kalahnya. Saudara-saudari, daripada saya mula-mula cakap pasal 1MDB tahun 2012, memang masa panjang, tapi saya juga berbangga, saya ada sumbangan yang membantu Najib dapat berehat berpuluh tahun dekat Hotel Kajang, saudara-saudari. Orang tanya saya, sebab apa kamu ni dendam sangat ke benci sangat ke? Dah, saya sebenarnya tak ada perasaan pun dengan orang politik ni. Kau suka kau lah. Banyak kerja lain lagi aku nak buat. Tapi, kalau kamu makan duit rakyat, dan mereka bukan makan 1 sen, 2 sen, 10, 20 ringgit saudara-saudari. Mereka makan ratus-ratus juta, bilion ringgit. Bila dia ambil duit rakyat yang bilion-bilion ini, dahlah kita ada masalah dalam menguruskan ekonomi negara kita tiap-tiap hari. Dahlah kerajaan UMNO Barisan Nasional tak ada idea, hilang punca macam mana nak selesaikan masalah. Kamu pergi curi pula duit, maka makin susah mana-mana kerajaan pun yang ambil alih, susah untuk kita nak perbaiki keadaan. Dan setiap kali mereka curi duit rakyat, beban tanggungan hutang itu kita akan tanggung sampai 10, 15, 20 tahun akan datang. Orang kata, tak payah cakap lah pasal MDB ni dah habis dah. Najib dah dalam ke dalam. Najib ke dalam tu yalah. Hutang yang 30 bilion itu masih lagi kita tanggung. Hutang itu kita akan tanggung sampai 10, 15 tahun akan datang. Sama juga yang terkini pasal kapal LCS, kapal. Orang Sungai Besar faham kot. Kapal-kapal ni orang Sungai Besar lebih faham dari tempat lain. Orang beritahu saya, sudah-sudahlah kapal tu. Laksmana tu dah kena pun tangkap. Dah kena pun dakwa. Laksmana tu bilis, saudara-saudari. Kita semua tahu, tak ada pegawai kerajaan yang berani buat keputusan sedemikian kecuali ada tangan-tangan gaib yang lain. Dia bukan bodoh, dia laksmana. Dia tahu perkara-perkara ni kalau buat akan ada masalah kecuali ada tangan-tangan gaib. Baik ya? Kita akan terus kejar tangan gaib ni. Tak apalah. Nanti tunggu 3, 4, 5 hari, makin dekat dengan kempen penamaan calon, dia keluar baliklah LCS ni. Dia keluar baliklah cerita meriam. Saya tumpu soal kapal, soal meriam. Kerana saya nak tunjukkan UMNO ni gila. Bersatu ni gila. Dulu curi lembu. Kamu dah curi. Wang rakyat melalui 1MDB. Kamu dah curi. Sekarang lembu dah tak ada. Wang rakyat semua dah tak ada. Meriam pun kamu curi. Gila ke apa meriam? Kapal pun kau curi. Lepas ni saya kemah ni semua ni habis kena sapu semua ni. Baik Yang itu saya tunggu. Ada cerita baru? Ada lah, banyak lagi cerita dia.
Cuma saya nak tumpu kepada soal ini. Kenapa kita kena benci kepada geng-geng yang sakau duit rakyat ini? Kalau yang dalam UMNO pun kita kena lawan. Saya berdoa, kalau ada di kalangan pimpinan Pakatan Harapan yang curi duit rakyat, saya cukup gembira dan berdoa mereka semua duduk sebelah Najib dalam dekat hotel Kajang. Saya tak takut kata sebab memang aku tak ambil 1 sen pun. Saya tak ambil, saya tak takut. Kalau ada pimpinan Pakatan Harapan, kamu buat yang sama, kita tolong ramai-ramai pakai truk ni hantar dia pergi kat. Biar dia jadi kawan baik dengan Rosmah dengan Najib lepas. Sebab bila mereka ambil wang rakyat, kesan dia besar. Saya bagi contoh PT-PTN, saudara-saudara. Orang kata Pakatan Harapan, mana kamu nak kata hapuskan PT-PTN? Padahal saya bawa cadangan untuk hapuskan PT-PTN tahun 2011. Dah 11 tahun yang lepas. Masa itu, hutang yang negara tanggung daripada PT-PTN 20 bilion. Saya kira-kira balik, kalau 20 bilion ini dengan kedudukan kewangan kerajaan masa itu, kita boleh refinance. Maksudnya kita pinjam duit pada kadar yang lebih murah, kita bayar, dan pinjaman yang kadar yang lebih murah itu dalam 3-4 bilion tiap-tiap tahun kita boleh bayar balik sampai 5-6 tahun. Hutang PT-PTN 20 bilion selesai dan tanggungan kepada negara tak berat sangat sebab hanya 2-3 bilion tiap-tiap tahun. Lagipun kalau serahkan kepada UMNO Barisan Nasional, 2-3 bilion ini sekejap je dia sapu. Kapal tu pun dah dekat 7-8 bilion dia sapu saudara-saudara. Baik, itu tahun 2011. Hutang PT-PTN 20 bilion. Malangnya masuk pilihan raya 2013, Najib menang. Walaupun menang sikit je. Undi rakyat pakatan yang menang. Tapi oleh sebab itu, dia tak ambil apa-apa tindakan mengenai PT-PTN. Masih ada lagi pihak-pihak yang menyalahgunakan PT-PTN. Maksudnya, kolej dia tu tak seberapa. Institusi pengajian swasta dia tu kira jenis-jenis yang rumah kedai je pun. Dia tawarkan pinjaman kepada pelajar-pelajar dalam keadaan ijazah diploma yang dia bagi itu sebenarnya tak ada nilai pun dengan pasaran kerja. Jadi budak-budak kampung ni, dia akan telefon, pakcik, anak pakcik dapat 1A kan? 1A, tak apa pakcik, tak boleh pergi universiti, tak apa. Saya akan bagi beasiswa kepada pakcik. Kalau pakcik bawa anak pakcik daftar di kolej saya, maka kami akan bagi laptop, kami akan bagi duit dan segala-galanya. Anak pakcik ada peluang untuk ada ijazah. Orang kampung, orang miskin, orang biasa. Masa itu dia ingat kalau anak dia ada ijazah, bila keluar nanti, insya-Allah akan dapat kerja yang baik dan akan dapat bantu keluarga. Dia tak fikir masa itu sebenarnya, nanti keluar kerja, keluar universiti ni dapat kerja ke tidak? Jadi maka banyak anak-anak Melayu, anak-anak India dan juga yang Cina yang masuk ke institusi pengajian swasta untuk ijazah-ijazah yang sebenarnya tak laku pun, tapi terpaksa menanggung hutang sampai 30-40, ada yang sampai 70 ribu ringgit, saudara-saudara. Dan dia letak syarat, bila dah tanda tangan perjanjian PT-PTN itu, wang bukan masuk ke poket pelajar pun. Wang masuk ke poket kolej dulu. Kolej tolak itu, tolak ini, tolak semua. Dapatlah 100-200 ringgit sebulan kepada pelajar-pelajar. Habis ijazah 3-4 tahun, yang inilah bila keluar, tiba-tiba dia tak dapat tahu, sebenarnya yang kau tawarkan kat aku ni tak ada kerja pun kat luar. Tak ada pasaran. Kamu janji kata kalau aku buat ini nanti boleh dapat praktikal dekat situ dan sebagainya. Tak ada pun.
Masalah ini yang tidak diselesaikan daripada saya mula-mula cakap mengenai PTPTN tahun 2011. 12, 13, 14, 15 berterusan. Akhirnya saudara-saudari tahun 2018, hutang PTPTN telah naik 2 kali ganda menjadi 40 bilion. Bila dah sampai ke 40 bilion, negara dah tak ada duit dah nak bayar. Kita nak ambil mana nak bayar 40 bilion? Tak boleh. Nah, sebab duit PTPTN tu, geng-geng yang kaya-raya yang buat, yang ada kabel dalam semua ni, dia dah kaya dah, dia dah ambil dah duit PTPTN. Yang menanggungnya ialah anak-anak orang kampung, anak orang susah, anak orang biasa ni. Kalau kita ambil 40 bilion bayar, dengan 40 bilion itu kita tak mampu, maknanya lebih ramai lagi orang yang susah. Dia akan hilang punca bantuan daripada kerajaan kerana wang telah pun dialihkan pula kepada PTPTN. Sebab itu tahun 2018, masa itu pun kita dah tahu, tak boleh dah kita nak hapuskan PTPTN ni, dah terlambat. Peluang itu hanya ada tahun 2011, 2012. Tapi oleh kerana kegagalan kita tukar kerajaan, termasuklah oleh geng-geng UMNO yang duduk dekat bilik gerakan dia tu, habis satu negara saudara-saudari kena tanggung. Dia punya pasal, anak-anak kita semua kena. Akhirnya, sebab itu tahun 2018 kita kata, kita tak boleh hapuskan dah. Yang kita boleh buat ialah, kita pastikan hanya mereka yang dah dapat kerja dan gajinya RM4,000 ke atas saja boleh mula bayar. Kalau kamu jadi mangsa sebab kamu pergi buat ijazah diploma, akhirnya ijazah diploma kamu itu tidak memberikan kerja yang setimpal, gaji tak kena, maka kamu tak payah bayar lagi. Kita cari jalan lain untuk kita tanggung hutang itu. Kita hanya kutip daripada yang RM4,000 ke atas. Itu pun jasa Pakatan Harapan saudara-saudari. Tak kejar. Kalau tidak dulu, sebelum masuk 2018, anak-anak muda kena senarai hitam. Tak boleh buat pinjaman, dapat surat mahkamah, macam-macam. Lepas kita bawa cerita PTPTN ini tanpa sudah, barulah dia tak berani kacau sangat. Tapi yang rugi besar ialah akhirnya kita dah terlepas peluang untuk kita selesaikan satu masalah satu generasi. Generasi muda, yang muda-muda ni, yang umur 35 tahun ke bawah ini, yang menjadi mangsa, pergi ke institusi pengajian tinggi swasta, tapi tak dapat kerja yang baik, akhirnya terpaksa menanggung hutang RM40-50,000 sampai ke tua. Itu maksud saya. Masuk pilihan raya bukan semata-mata sokong parti itu dan parti ini. Setiap kali kita masuk pilihan raya, kita ada peluang untuk menyelesaikan masalah yang akan membantu jutaan rakyat yang lain. Dan masalah kita yang paling utama sekarang ini ialah, selain daripada menteri-menteri bodoh, itu masalah, menteri bodoh itu masalah. Tapi masalah yang lagi besar ialah, selagi kita tidak perketatkan tata kelola urus tadbir kewangan dan ekonomi negara kita, selagi itulah wang yang sepatutnya sampai kepada rakyat tak sampai. Kerajaan baru-baru ini